أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita mulakan perjumpaan kita pada petang yang bahagian ini dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana beri kesempatan untuk kita berkumpul lagi pada petang bahagia ni, walaupun kita dalam short notice lah kan. Jadi harap tuan-tuan dan puan dapat bagi boleh nampak lah. Dia dengar dengan clear. Kalau ada masalah apa kan, bagi tahu lah, masuk dalam chatting tu. Okay. First, sebelum tu saya ucapkan ahlan wa sahlan marhaban kepada semua kawan-kawan, guru-guru yang menyertai klinik kita pada hari ini, yang sudilah bersama-sama kita. Jadi kita buat sekejap saja, tak lama, sebab kita bukan nak buat bengkel yang besar-besar. Kita nak buat kursus saja. Kita nak kursus saja, kita tak mau kita tak mau yang benda yang besar-besar. Dia kecil-kecil saja. Kita nak fokus minor saja. Satu. Yang kedua, dekat lorongan chatting tu saya ada kongsi sama dengan tuan-tuan dan puan-puan borang kehadiran untuk program hari ini. Dia harap bakal isi lah, ada Google Form tu. Ada respon sikit pada Ustaz Fazli tadi. Okay, tak apalah, Saim dia ada program, dia meeting. Boleh masuk tak apa. Kalau okey pun tak apa, jadi insyaAllah kita akan rekod lah sikit sebanyak. Khususnya, tak apa-apa tu, hujan. Sini pun hujan daripada pagi tadi ni. Daripada sebelum Jumaat sejuk. Sejuk tak ada dah ni. Jadi kalau ikut ni, kalau duduk rumah ni kalender, nasib baik duduk kat Jebat. Yang lain tu tak tahu duduk atas katil kan. Terpulang lah. Saya tak nampak kat sini no, sebab saya duduk tengok kat komputer. Ni handset. Ni komputer saya no. Saya tak tengok lah. Jangan tengok muka saya lah. Saya tengok presentation-nya. Okay. First. Result ini delay. Okay, kita tak perlu tunggu terlalu lama. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak ucapkan juga tahniah dan syabas kepada cikgu, ustaz-ustazah yang banyak memberi idea dan juga telah berkongsi tajuk-tajuk yang dalam grup kita tu. Jadi saya amat impresif lah with this effort. Jadi semua dah banyak bagi pandangan, idea dan tengok dah ada fokus masing-masing. So far, jadi kita cuma nak perlukan satu semangat, momentum kita nak bergerak lah untuk nak menyiapkan kita punya kajian. Jadi so, klinik, kita sebut klinik ni sebab benda ni kita buat kecil. Jadi kita ubat penyakit. Kalau ada sakit, beritahu. Di dalam perjalanan klinik kita pada hari ini, jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan, kawan-kawan semua ada masalah. Ada sakit tak mana kan, sakit kaki ke, sakit tangan ke, tolong bagi prescription, bagi tahu kat saya dalam ruangan chatting tu. Ataupun kalau nak cakap, bagi kat tangan lah. Kita agak peluang nak cakap lah, insyaAllah. Jadi peluang nak cakap. Sebelum kita, sambil-sambil kita menjalankan apa tujuan kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh senarai dulu. Kalau ada masalah apa, sekiranya saya dapat ulas, saya akan ulas dengan ringkas. Kalau tak ada, kalau tak boleh, kalau tak mampu dan tempoh terdekat ni, saya akan cari rujukan yang lain. Dan kita akan buat sesi yang lain ataupun saya akan jelaskan mungkin dalam bentuk medium yang lain lah, WhatsApp dan sebagainya. Okey. Dah tuan-tuan dah buat peringatan-peringatan. Jadi, tuan-tuan bebas untuk nak dengar, kalau nak pergi minum, kalau nak pulang. Tapi yang penting, kalau tuan-tuan dah ada tajuk,
tuan-tuan dah ada fokus. Jadi saya harap yang pertama tuan-tuan sediakan, kalau yang pegang handset tu sediakan jugalah kalau boleh laptop ataupun PC yang ada boleh akses kepada Word, Microsoft Word dan juga internet. Sebab kita sikit-sikit kita nak ajak kaedah macam mana nak cari rujukan nanti. Okey. Seterusnya, kita akan terus kepada agenda kita pada hari ini iaitu tentang bagaimana bagaimana untuk mendapatkan rujukan. Baik, awak tak jalan? Jalan? Tak dapat pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud saya tak ada. Okey, sebenarnya kita duduk slide yang kedua dah ni. Tak mau. Tak jalan. Tak apa. Dia kena pakai macam ni lah. Gambar sikit. Okey. Sekarang ni kita nak bincang tentang dia tak boleh macam ni. Okay, tak lah. Okey. Kaedah mendapatkan rujukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik untuk mencari sumber rujukan yang mencukupi dan juga berkualiti serta dapat meletakkan rujukan tersebut dalam kajian kita masing-masing dengan sempurna. Itu matlamat objektif kita pada hari ini. Bagaimana kita nak cari rujukan, nak masukkan dalam kajian kita ni. Itu poin yang pertama. Satu tu je. Hak lain ni tak terpisah. Okey. Dalam kaedah rujukan ni, dalam kaedah penyelidikan ni, dia ada dua term yang selalu digunakan. Yang pertama kita sebut rujukan ataupun dalam bahasa Inggeris reference. Dan satu lagi disebut bibliografi. Bibliografi. In English also we call it bibliography. Okay. What is different between rujukan atau reference and bibliografi? Apakah beza antara rujukan dan bibliografi? Term penggunaan dia. Okay. Dia kalau nak tengok rujukan yang kalau istilah yang berdalam-dalam tu, dia tak mau, pening kepala. Cuma ringkas saya nak beritahu, bila sebut rujukan, tuan-tuan dah sebut rujukan atau reference, apa saja yang tuan-tuan baca daripada penyelidikan yang lepas. Buku-buku, laman web dan bahan-bahan yang dirujuk dan kemudian tuan-tuan kita letakkan rujukan itu dalam penulisan kita. Kita masukkan dalam penulisan kita. Maka kita namakan reference. Berbeza dengan bibliografi. Bibliografi ni kita rujuk juga. Kita rujuk juga menjadi rujukan kita. Tetapi kita baca banyak. Baca bibliografi. Tapi tak semua bibliografi tu kita masukkan dalam kita punya rujukan. Lebih kurang macam tu lah Ustaz. Ustaz apa macam metod sikit lah. Tapi satu je metod. Metod banyak satu saja. Dia kalau metod lagi panjang. Ya? Okey. Jadi kena faham. So, dalam kajian tindakan tuan-tuan dan puan yang kita nak, bukan bibliografi, tetapi rujukan. Kena jelas. So, what we can understand from this statement is, apa saja yang tuan-tuan bubuh sebagai rujukan dan reference kita di hujung kajian kita, hendaklah diletakkan di dalam kajian kita. Kalau tak letak, tak ada bubuh. Tu je, simple saja. Kalau tak ada dalam kajian kita, tak ada bubuh. Kalau ada, kena bubuh. Kalau ada, kena bubuh. Kalau tak ada, kita bubuh juga. Kita tak panggil rujukan. Tak panggil reference, kita panggil bibliografi. I hope you will understand. Simple. Kaedah aja. Dia banyak lagi, tapi yang tu saya point dia. Okay. Why we need to refer? Sebab apa kita perlu reference? Dia banyak sebab. Saya bagi dua sahaja.
Yang pertama, untuk menguatkan kajian. To add strength for your research. Kita nak kuatkan kajian kita nak sandarkan kepada seseorang, maka kita kenakan tandakan kepada kajian yang lepas. Itu point dia. Saya beritahulah dulu, yang waktu kita bentang mula-mula dulu. Sebab dengan rujukan ni, kita menguatkan apa yang kita kata. Dalam Islam pun kan, kata-kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Laulal isnad, laqala man qala ma qala. Atau kama qala. Kan? Kalau tak ada isnad, kalau tak ada sanad, kalau tak ada kesinambungan, kalau tak ada reference. Isnad tu reference lah. Reference tu isnad lah. Dalam hadis. Okay. Orang akan cakap apa dia nak cakap. Jadi bila kita ada reference, kita ada rujukan, kita ada isnad, kita ada sanad, maka itu akan menjadi kajian kita atau pendidikan yang kuat lah. Dan boleh diterima. Disahkan. Strong. Strong. Jadi strong lah. Okay. Then, yang kedua, sebab apa kita kena rujuk? Okay. Siapa dah sebut hari tu? Untuk membezakan antara rujukan dan laporan. Tentang karang panjang. 5-6 muka surat panjang macam-macam. Yang kita buat kan. Kita buat ni, kita buat ni, kita buat ni. So, siap. Okay, laporan. Siap kita serah. So, kita boleh buat laporan. Dia tak masalah. Dia akan jadi juga bahan. Tetapi dia bukanlah satu kajian yang kuat. Ataupun bukanlah dia bukan kajian. Sebab dia laporan saja semata-mata. So, macam mana kita nak upgrade dia daripada laporan tu jadi kajian? Salah satunya ialah kita kena ada rujukan. Kita bersandarkan kepada rujukan. Itu beza dia. Kalau tak ada rujukan, maka dia jangan jadi laporan biasa. Okay, next. Di mana nak letak rujukan ni? Di mana kita nak letak rujukan ni? Di mana? Dalam kita punya penulisan. Yang pertama, mau tak mau, ialah waktu kita buat ulasan karya ataupun literatur review. Kita sebut review, ulasan karya maksud dia kajian ataupun review, kajian-kajian lepas. Siapa yang dah buat master, dia tahu lah kan. Bab berapa tau? Ustaz berapa? Ulasan karya ni? Lupa lah. Review ni bab 2 ke bab 3? Kalau dalam tesis, review ni dia dalam pandai. Bab yang kedua. Tak tahu pandai. Bab yang kedua. Lepas pendahuluan, bab yang kedua, review. Ni memang banyak benda yang kita kena buat reference. Tahun ni memang kena banyak. Tapi dalam kajian tindakan kita tak ada. Sebab kita hanya kerja ringkas. Kita bukan buat tesis. Tapi bila kita tak ada tesis, maksudnya kita kena juga reference. Kena. Tapi waktu mana? Mungkinlah kita letak pada refleksi awal. Kalau dalam kita punya kajian, kat awal tu ada refleksi PDP kita yang lepas. Kita letak sikit. Ataupun dalam pendahuluan, tak masalah. Di mana-mana sahaja apa boleh letak. Tapi, kena ada bersesuaian lah. Yang kedua, waktu metodologi. Ni pun kita boleh pakai. Jadi, sebagai tips kat sini saya nak kata, antara kita boleh letak different kat sini ialah berkaitan dengan kajian tindakan. Action research. Kaedah dia macam mana. Bentuk dia, teori dia. Kita tak kat sini. Kita nak beritahu kajian kita guna macam mana, kita letak reference apa dia. Ramai saya tengok kajian tindakan ni, dia letak macam tu. Point kat dia lah, tak apa. Boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, waktu mana? Waktu buat dapatan kajian ataupun discussion. Result ataupun discussion. Result ni mungkin sikit, tapi discussion tu penting. Waktu kita bincang apa dapatan kita rasa macam mana. Kemudian, kita relate dengan apa yang kajian lepas telah lakukan. Apa kaitan dia? Adakah sama? Synchronize? Ada signifikan? Ataupun adakah benda yang baru kita terima? Atau benda yang kita novel, orang lain tak dapat, kita dapat? Ataupun kita bertentang dengan orang lain? Orang lain semua macam ni. Satu dunia ni kata B, C, D. Kita pula berkata benda ni E. Ni kita buat perbincangan. Waktu tu dia baru dia jadi kajian. Dan juga kita selalu juga letak dalam rumusan. Ini jarang-jarang lah. Tapi boleh. Tak masalah, boleh rumusan. Dan last refleksi. Rumusan refleksi ni lebih kurang sama lah. Refleksi last sekali. Kita letak boleh. Tak masalah. Bersesuaian. Pendek kata, keseluruhan research kita tak mana pun kita boleh letak reference. Boleh. Tak ada masalah. Asalkan bersesuaian. Next. How many reference should we use? Okey, dalam kajian tindakan. Saya sebut kajian tindakan sajalah. Saya tak sebut tesis.
Kalau tesis ni mungkinlah tidak ada yang sortir, ada rawatib, ada syarat dan sebagainya. Tapi dalam kajian tindakan, ini bagi pendapat saya, pengalaman saya yang kalau yang terbaik ialah dia reference banyak 10 ke atas. 10 dan ke atas. Lebih lah. Sebab kita lagi banyak tu lagi bagus sebenarnya. Lebih banyak tu lagi bagus. Okey. Kalau ikut KPM, kalau tengok BPG punya tu, saya tak salah, rasa saya kata 15 ataupun 20. Tapi saya kata 10 pun boleh terima, tapi 10 ke atas lah. Okey. Kalau antara 5 ke 10 saja rujukan, boleh tak? Boleh. Boleh. Bagi saya boleh terima lah. Saya tak ada masalah boleh terima. At least dia ada jugalah. Tapi kalau kurang pada 5 tu, dia tak kuat sangat. Dia agak kurang baik lah. Ada kurang baik. So, my suggestion is kita try at least kita bagi dapat 10 rujukan. Kualiti tu nombor 2 lagi. Pertama, dapat ada bilangan dulu. Bagi banyak ke atas. Biar banyak rujukan. Bukan berarti kita nak baca semua. Tak. Asyik kita baca. Macam mana kita nak buat rujukan? Tak kita buat. Okay, next. Sikit lagi. Jadi sekarang ni, dah kita tahu dah kita bilangan kita, dah kita tahu dah macam mana kita nak tak, macam mana kita nak buat. So, sekarang ni kita nak tahu macam mana nak cari dalam internet. Jadi kalau orang dulu dah sebelum ada komputer ni, payah sikit lah nak kena pergi perpustakaan, nak buka satu-satu kan. Tesis, nak buka satu jurnal. Tapi sekarang ni tak perlulah sebab semua ni dia ada dalam laman web. Kita nak tekan sahaja. So, ada beberapa laman web yang kita boleh, untuk dia banyak, bukan beberapa, beratus-ratus. Beribu-ribu dalam web untuk dia rujukan sebenarnya. Contoh yang saya bercakap kat sini, Scopus, mungkin setengah tahu kan Scopus maksud dia apa, JSTOR, Academia, semua ni jenis yang berbayar. Tapi kalau kita daripada institusi pendidikan tinggi, universiti ke, IPG ke, biasanya mereka ni dah ada account yang berbayar. So dia boleh masuk lah. Boleh masuk. Dia boleh akses kepada lambat ni tanpa ada bayaran. Kita boleh masuk. Tetapi dia ada limit. Ada time-time tu, ada yang kita nak tu, dia tak boleh keluar. Kadang-kadang kita nak full jurnal artikel, dia takkan keluar. Mungkin dia keluar extract saja. Contoh macam tu lah. Okey, boleh diterima. Okey, ni satu. Ada satu lagi level. Satu level iaitu Google Scholar ataupun Google Search. Yang ni memang free. Memang free. Jadi tuan-tuan, ni Google Scholar ni free. Jadi kita boleh terima. Cuma dari segi kualiti dia agak kurang lah. Bukan dia kurang, agak diragui. Isi dia kadang-kadang dalam tu semua kadang-kadang yang bagus. Kadang tak bagus. Cuma kadang-kadang kita kena pandai, kita kena tapis berkali-kali. Tapi taklah masalah. Kita cari. Pada beginner macam kita ni, beginner ni, elok kita Google Scholar. Boleh. Waktu PhD dan Google Scholar pun boleh sebenarnya. Taklah masalah. Cuma kena pandai-pandai lah. Dia kena cari 2-3 kali, 2-3 lapis. Okey, ada soalan. Okey, baik. Berapa tahun? Okey, valid berapa tahun? Okey. Sebenarnya dari segi akademik, paling lama kita nak 5 tahun sahaja. Maksudnya ni 2001, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Jadi, kalau kita buat rujukan, kita kena start 5 tahun ni. 2016 sampai 2021. 5 tahun ni sahaja. Untuk kita jadi rujukan, sekiranya berkaitan dengan research. Tetapi kalau berkaitan dengan teori ataupun sejarah, dia tak ada lahat. Teori, bukan orang baru buat. Orang buat lama lah. Tahun 1800, 1900 tu. 20-an, 30-an kan teori sebagai contoh kan. Dia nak buat teori apa ni, Vygotsky ke, sebagai teori Gardner ke sebagainya. Semua ni lama-lama dah. Yang baru ni mana ada. Jadi kita nak ambil nama teori ataupun model yang lama, dibolehkan. Tetapi kalau nak ambil research, hasil kajian, ambil yang terkini. Harap menjelaskan soalan tadi lah. Okay. So, tetapi dalam kajian tindakan kita ni, bagi saya lah, walaupun memang jahat 5 tahun, tapi bagi saya kalau dekat 10 tahun tu, boleh diterima lah. Kalau tak ada sangat.
Kalau ada, lagi bagus. Ahlan wa sahlan. Sekarang kita nak tengok macam mana yang kita sebutkan betul macam mana kita nak cari. Okey, dan yang terakhir. Jenis bahan-bahan. Okey, jenis bahan. Dalam web kita apa yang kita nak ambil. Dan yang terujuk ni apa dia sebenarnya? Yang pertama, jurnal. Jurnal ni ialah artikel yang tulis dalam research. Itu nama dia jurnal. Jurnal ni bukan surat khabar lah. Surat khabar, majalah, hiburan ke majalah apa ke, ataupun yang tak berkaitan dengan akademik research, kita tak boleh ambil terima. Facebook ni boleh tapi lebih jangan ambil lagi lah. Dia ada cara benda lain lah. Tapi benda tu, kita yang pertama, jurnal artikel. Yang kedua, tesis. Buku tebal kan, tesis, dia buat PhD master kan. Boleh buat rujukan? Boleh. Yang ketiga, buku lah, buku. Buku berkaitan dengan tajuk yang kita buat lah. Yang orang dapat kita beri rujukan, itu boleh buat rujukan? Boleh. Yang keempat, kajian lepas. Maksud kajian ni lebih kurang macam artikel lah. Sama ada dia buat dalam bentuk pembentangan, simposium, kadang dia buat macam presentation dan sebagainya. Boleh main. Dan juga ada setengahnya yang terkini laman web lah. Laman web dan blog. Jadi sekarang ramai orang dia upload bahan-bahan dia dalam laman web. Boleh? Boleh. Dia rujukan? Boleh rujukan. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah macam mana kita nak buat. Okey. Jadi macam mana kita nak buat untuk kita nak ambil rujukan? Apa yang kita nak ambil sebenarnya? Yang pertama, bila kita buka nanti, kita cari abstract. Ni tip saya ni. Bila kita buka nanti research yang kita akan buka lagi, contohnya highlight 3 benda ni. Jadi kita baca satu research tu panjang dan sakit mata, sakit jiwa kan. Jadi kita highlight 3 benda ni je. Abstract, dapatan kajian, cadangan kajian lanjutan. 3 ni pun dah cukup. Untuk tuan-tuan ambil sebagai nanti rujukan. Method literature review, kalau nak baca. Saya tak kata tak boleh baca lah. Tapi dalam masa kita terlihat kan, kita nak baca, payah. Jadi itu betul lah, nak boleh sampai research different sampai 100-200, bukan baca semua pun. Dia baca yang ni je. Dia buat different, boleh. Asal dia ambil sebagai different. Dia bukan syarat untuk baca. Tapi syarat untuk kita faham dan kita guna aplikasikan dalam tajuk kita. Okey. 3 minit. Tuan-tuan kenapa yang tadi? Abstract, dapatan, cadangan. Okay, abstract duduk kat depan. Kalau dapatan dengan cadangan duduk kat mana? Dapatan dengan cadangan ni bisa duduk kat mana? Kalau kita baca tengok ada dapatan kajian. Dapatan kalau setengah tempat tu ada result. Ada yang kata, sama result. Dapatan bahasa Inggeris. Discussion, perbincangan. Discussion tak biasa sangat. Jangan ambil discussion panjang. Ambil dapatan kajian saja. Result lah. Okey, tak apalah. Okey, cadangan. Finding, yes, finding. Dapatan kajian kita pakai finding. Dia tak panggil ni. Finding, yes. Cadangan kajian. Ni cadangan. Kajian biasanya duduk kat belakang sekali. Apa yang akan dia buat untuk akan datang. Okey. Ini yang terakhir. Iaitu bagaimana kita nak cari dalam Google Scholar. Hari ni, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak ajak je kan. Nak tunjuk sikit. Macam mana kita nak cari kajian dalam Google Scholar ikut tajuk kita. Okey. Dia punya kaedah macam ni. Cari rujuk. Guna term. Copy abstract. Download full copy. Copy citation. Dan lain sekali letak rujukan. Ada dah. Okey, saya ulang balik. Yang pertama search ataupun rujuk. Guna term. Term ni maksudnya istilah yang kita akan guna pakai dalam kajian kita. Yang kedua, dah dapat nanti kita buka, kita copy abstract. Copy abstract. Dan copy abstract ini termasuk juga nama research artikel dan juga siapa dia pengarang dia. Ingat. Yang ketiga, kalau boleh download full copy simpan. Kan senang nak dapat full copy ni. Dan yang terakhir, yang keempat, copy citation. Kalau situ dia bagi citation, kita ambil citation tu. Kita tak payah buat kerja banyak kali. Letak rujukan mesti dia ambil kat situ, kita copy dalam kajian kita, research kita, dalam tulisan kita lah. Dalam
kerja tindakan kita. Okey, tuan-tuan dan puan. Habis dah tajuk tentang macam mana nak cari. Sekarang ni saya buat praktikal. Macam mana kita nak buat? Okay, tuan-tuan bersama-sama dengan saya sekarang ni. Sekarang ni saya tutup dulu. Jadi ni saya nak tengok. Saya akan share tuan-tuan dan puan skrin saya. Share skrin. Share skrin lah. Ni. Okey. Okey tuan-tuan, ini Google, ini nama web mula sekali. Saya guna Google Chrome. Kalau tuan guna Safari ke, guna Firefox ke, apa bala ke, terpulang lah. Tapi, biasanya kita guna Google Form lah, Google Chrome lah. Sebab Google Chrome dia ada sama dia apa, dia ada tak lari jauh lah dengan yang lain lah. Kita boleh buka dalam kita punya. Okey, ini contoh dia di Scholar. Okey. Scholar ni maksud dia apa? Scholar ni maksudnya sarjana. Jadi Google ni dia ada kumpul dah semua sarjana dia letak dalam satu folder nama dia Scholar. Dia punya satu X ni X sarjana. Okay, mula kawan tuan-tuan type Scholar dulu. Dia akan naik Google Scholar. Ambil yang mula sikit Google Scholar. Dia akan naik macam ni. Stand on the shoulders of giants. Itu istilah dia. Baca apa istilah dia ni. Okey, sambil-sambil lah tuan-tuan. Kalau yang boleh buat, buatlah. Yang boleh buat. Sambil-sambil kita buka lah. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kat bawah ni, dia ada ACDC, NGM, Jamal, Lancet. Ni yang saya kata tadi. Elsevier, Oxford, Wiley, Massachusetts. Ni antara beberapa laman web yang boleh dikenal pasti untuk mencari artikel research. Okey. Okey, jelas? Okey. Sekarang ni kita buka Word kita. Ni Word kita kosong. Word kita kosong Okay. Word kita kosong. Sekarang ni kita nak buat apa Word ni? Okay, Word ni, katakan kita ada tajuk kita. Saya akan pilih salah satu tajuk. Siapa ada kat sini ni? Saya tak nampak nama. Ustazah Irma. Nampak Irma kat sini, Irma. Irma tajuk apa? Ni tajuk yang tuan-tuan bagi tajuk kat saya kan? Lari pula dah. Okey. Saya ambil satu lah. Basyirah. Ambil satu. Okay. Sini ada Ustazah Basyirah. Basyirah ada orang? Saya nampak macam ada tadi Ustazah Basyirah. Ada. Okey. Saya pinjam tak tajuk Ustazah lah. Okey. Okey. Ni tajuk Ustazah. Ni cadangan je lah. No? Okay. Penerapan kaedah. Okey. Biasa kita guna ideal. Jadi kita biasakan dengan yang betul lah. Nah, sikit. Okay. Penerapan kaedah pembelajaran berasaskan projek PBL. Okey. Ini tajuk Ustazah Basyirah. Ustazah Basyirah, dia cerita tentang penerapan kaedah pembelajaran berdasarkan projek dalam meningkatkan minat belajar bahasa Arab di kalangan murid sekolah. Ini contoh tajuk dia. Okey, kita bagi capitalize. Okey. Katakan dia tak ada lagi ataupun dia dah buat dah. Cuma dia nak tulis macam mana nak buat. So, bagi saya, first, kalau dia nak ambil berkaitan dengan pembelajaran berasaskan projek ni. Ni sebagai dia punya term. Ni saya kata term tadi. Okey. Dia ada beberapa cabang. Yang pertama, kita ambil term yang kita pakai secara direct. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu banyak, kita fokus juga tambah dengan fokus kita dalam subjek kita, bahasa Arab sebagai contoh. Banyak juga. Kita letak sekolah rendah. Itu semua ni term-term kita. Itu satu cara. Cara yang kedua, kita boleh guna, tadi saya ajak lain lah. Okay. Kita tengok. Pembelajaran berasaskan projek. Copy, kita masuk. Hilang lah. Mana lah? Ni Google Scholar. Okay, kita masuk Google Scholar. Paste kat sini. Nampak tu? Pembelajaran berasaskan projek. Nampak?
Tengok. Tu dia naik. Jadi yang keluar kat sini bukan laman web, bukan gambar, bukan video tak. Ini ialah semua ini research. Dia ada 4,960. Dia tulis kat sini. 4,960 result. Maksud dia, tuan-tuan kena baca 4,960 research yang telah dilaksanakan. Nampak ni banyak ni. Bila banyak kita nak, dia ada cara dia. Tapi saya bagi saran teknik yang mudah-mudah ya kan. Okay, yang first, sini sebelah kanan kiri ni dia anytime. Jadi kita kata kita nak yang terbaru kan. Tak 2017. Dia kurang lah, tinggal 1,990. Itu cara dia kan. Sebenarnya tak banyak lah. Okay. Jadi sini kesan pembelajaran berdasarkan projek terhadap kemirahan menulis kalangan murid sekolah rendah. Pembelajaran berdasarkan projek dan pembelajaran geografi. Mulai menjalani berdasarkan projek teori dan projek tahap akhir. Banyak ni. Kaedah flip class, pembelajaran banyak tak lah. Tuan-tuan kata, macam tak sesuai lah saya bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Letak bahasa Arab pula. Bahasa Arab kan. Tinggal narratif lah. Nampak? Narratif 25. Narratif 25 nampak? Jadi kita ambil yang paling dekat dengan tajuk kita nak buat. Contoh tajuk Ustazah tadi berkaitan dengan tajuk Ustazah tadi. Minat belajar bahasa Arab. Minat belajar bahasa Arab. Okey. Bahasa Arab tak apa. Okey ni boleh ni. Urusan pentadbiran belajar bahasa Arab berdasarkan peluang makan. Ni tak kait. Tak kait. Ni boleh kot ni. Pemeriksaan bahasa teks dan pengajaran belajar UMS. Ni mesti. Mesti kalau boleh tak ambil lah. Kita ambil keluar rendah kan. Kita cari keluar rendah. Kali Allah baca lagi. Ni boleh. Kalau berjalan projek, ni pendidikan Islam. Okey, boleh aja Islam. Lebih kurang sama lah. Tulis, buka. Tekan belah kanan, ambil ni teks. Jangan tekan, dia keluar ni. Buka yang baru. Buka kat sini baru. Buka yang baru ni dia adakan yang baru. Kaedah berdasarkan projek. Buka tab baru. Nampak? Dia keluar macam ni. Okay, tak apa. Patah balik. Buka banyak-banyak. Jangan buka satu lagi. Buka banyak-banyak. Itu ni dia mula nak pening lah. Bukan senang nak buat research. Pengetahuan teknologi guru bahasa Arab dan hubungannya dengan kreativiti pengajaran Islam. Ni macam menarik. Saya buka balik. Buka lagi. Tekan kanan, buka lagi. Buka tab banyak. Buka sekurang-kurangnya 5. Tu dia. 5. Ni tak kaitan kita. Ni kata. Okey, tak banyak. Ni tak ada kaitan ni. Dia mana pembelajaran berdasarkan projek. Ni kan projek ni. Kita tengok projek kita tunjuk kita aja. Kita kena fokus lah. Sebab banyak kalau tengok sesuatu memang pening. Tengok lebih kurang sama. Tak ada pun Ustaz. Susah je ni. Bahasa Arab. Okey, tak banyak Ustaz, tak banyak ni. Gimana ni tak banyak? Banyak lagi. Kita buka lagi. Jangan bimbang. Kita buka banyak lagi. Okey, kalau tulis bahasa Melayu, dia sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Risaulah. Tak Indon, Melayu. Okey, cari lagi. Tak banyak lah yang berkaitan projek ni. Kalau tuan-tuan rasa tak sesuai untuk bahasa Arab, buang bahasa Arab. Ambil sekolah rendah. Okey, boleh pakai kan. Dia ada cara lah, tapi saya tak majak itu lagi. Saya bagi mudah-mudah lah. Kalau ajak yang kena talk sila-sila tu aja dia banyak sikit. Ni banyak projek lah. Kalau kata bahasa Arab tak ada, nak cari bahasa lain pula. Okey, boleh. Cari bahasa lain. Buka aja. Buka tak ada masalah. Indonesia. Buka sekurang-kurangnya 5. Kaedah fiqah. Masuk. Okay, circle 1, 2, 3, 4. Segi circle segi. Contoh lah. Ni PDBC. Penyelesaian streaming. Tak, okay. Mula-mula memang susah lah. Lama-lama kita dah besar, dia akan lagi laju lah.
Okey. Ni best. Project based learning. Okey, saya buka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah buka. Contoh saya yang pertama ni. Kaedah berdasarkan projek dan pengajaran pendidikan Islam. Nur Izzati binti Muhammad Nur. Ni abstrak dia. Ni abstrak dia. Okey. Ni PDF dia. Ni buku dia kan. Di junior dia bawah. Ni PDF dia. Okey. Biasanya kita akan buat PDF lah. Kita try tengok boleh masuk tak PDF ni. Tekan belah kanan. Ambil ni tab pula. Nampak? Kita dapat masuk dia punya research. Kalau siapa buat research, buat master ke PhD, dia dapat macam ni, dia ucap Alhamdulillah. Dia syukur sangat-sangat lah. Kan senang nak dapat macam ni. Biasanya orang kedekut nak bagi. Jadi tuan-tuan, pendapat saya lah. Jangan membazirkan peluang dan ruang. Copy, download dulu siap. Ni dekat sini dia tulis download. Download. Download masuk dalam kita punya. Okay. Kita dah dapat dah ni. Kaedah segala projek. Okay. Selesai dah. Pengalaman saya bila buka macam ni. Contoh yang pertama ni contoh kena tutup tadi. Contoh celau. Yang kedua ada buka dah. Okay. Yang kedua ni pula macam tu juga. Pengajaran teknologi guru bahasa Arab dengan kreativiti pengajaran Malaysia. Dia bagi ni. Ni dia bagi contoh tujuan. Alhamdulillah banyak dia buat. Okay. Download saja. Tak cakap banyak. Download. Bila download ni, cadangan saya download, tuan-tuan tukar nama. Kalau boleh, tuan-tuan jangan buat tajuk, tuan-tuan buat nama. Tajuk boleh, atau pengarang. Tajuk boleh, tajuk dia ni kan. Copy tajuk dia, Ctrl C. Kita buka file kita, copy. Senang. Macam tu lah. Okay. Simpan dulu, pembinaan. Okay. Ni macam juga. Pembinaan dan penilaian rancangan pengajaran harian berasaskan 8 prinsip berjalan berasaskan projek PBL dan tujuan kemenangan hidup. Ni nak buat penilaian hidup contoh. Kita nak ambil juga ni. Ambil juga ni kan. Dia bagi abstract sahaja. Full text. Nampak dia full text. Bila full text ni maksud dia semua dah. Kita tekan PDF. Dia akan naik tu. Ni full text macam tadi juga lah. Okey. Ni research dia. Okey. Download. Selesai. Nanti bila download sini, minta reading balik lah. Nanti cari tak jumpa. Okey, ni yang keempat. Jenis yang ni. Cik Noh, MA, Muhammad Abdul Halim, AH Abu Bakar. Ni author pengarang dia. Dia tengok, view, open, boleh. Buka. Dia pun bermurah hati banyak ni. Tu nama dia. Muhammad Adri, Cik Noh, Nur Muni binti Muhammad Adibah. Dalam keadaan penjalan berdasarkan projek, pengajaran kita nak ambil ni kan. Kita ambil bagi rujukan kita. Okey, menarik. Download saja. Sip. 4. Dah yang terakhir. Ni. Muhammad Zaim Najmi Ma'rahi. Project Based Learning Improving Historical Thinking Skill Ability. Dia bagi abstract. Keyword reference saja. Dia tak bagi. Ni yang tak bagi. Ni yang kedekut sikit ni. Dia tak bagi sebab kita kena bayar. Okey. Ada tu PDF. Saya tengok PDF jadi macam mana. Ada saja tengok. Banyak kan? Okey, ni dia bagi dah ni. Ada. Dia tak kedekut kan ni. Download. Ini. Download. Jadi kita ada 5 rujukan sebanyak tuan-tuan perempuan. Tu tak biar. Kena bayar mana. Okay. Tapi kita guna tak guna? Tak guna, tak boleh lah. Kena guna. Okey. Tadi saya ada sebut. Cari rujuk gunakan dah. Buat dah. Copy abstract. Sekiranya tuan-tuan tadi kita buka tak boleh. Tak boleh masuk. Dia duduk dekat abstract ni saja. Tak boleh, tak ada tempat yang research. Kalau tekan pula, dia tak boleh. Dia apa? Dia kena bayar. Bagi contoh. Tuan-tuan ambil daripada sini. Nama sini sampai abstract. Sebab penting ni. Sampai keyword ni. Kita ambil. Ctrl C. Kita save dalam kita punya Word. Simpan. Bagi rujukan kita. Tadi kita tahu nak cerita mana. Rasa banyak loh. Simpan. Memanglah buat mengaji ni memang penting. Kan? Okay. Nanti kita susun balik. Ini contoh lah. Kalau tak boleh, kalau boleh jadi tak ada masalah. Okay, jadi saya sebut apa lagi?
Download full copy. Tadi download kita buatlah copy. Download. Copy citation. Okey. Tuan-tuan perasan tak? Saya tunjuk tadi. Ada sebahagiannya yang dia ada citation. Dia ada copy citation. Tak mana saya tengok tadi ni. Ni. Nampak ni reference. Nampak. Reference. Nampak. Kalau kita nak cerdik. Kan. Ni tak ada. Oh, tak kelak. Oh, fatal error. Error pula. Kita balik tengok. Okey. Ada reference kat sini. Biar kat dia. Okey, tak ada. Saya ada reference. Saya ada reference. Okey, tak juga. Dia tak pergi reference. Kita buat sendiri semua gaya ni. Penat. Okey, tak tahu. Ni. Contohnya, site citation. Okay, reference ni kalau dalam istilah English kita panggil citation lah. Citation. Okay, citation ni dalam macam mana kita nampak ni. Okay, dia tekan citation ni terus keluar ni. Jadi bila keluar kat sini tuan-tuan, dia dah banyak cara. Tuan-tuan boleh guna EndNote, boleh guna Bentley apa semua tu. Saya tambah jap benda tu. Kalau master PhD, dia bagi dia guna. Tapi kalau kita simple ni, kita ambil yang ni saja. Kita ambil APA. Copy type APA ni, Ctrl C. Kita save dalam kita punya rujukan. Kita reference dekat bawah kan. Kita tak reference kat sini. References. Rujukan. Melayu lah. Rujukan. Dapat lah. Orang buat kat kita, siap lah. Nak apa lagi? Tak ada susun lah. Okay. Ini yang terakhir. Kalau dia tak bagi, kita kena buat macam mana? Buat sendiri. Kalau tak bagi, kena buat sendiri. Saya ingin beritahu sikit. Semana nak buat citation ni. Okey. Sekarang tu ada soalan tak? Pening gaya ni. Tu cantik. Kalau dalam APA dia macam ni lah. Dia hanging sikit. Okey. Ni yang penting ni, yang last kali ni yang kita nak susun dekat belakang bahagian rujukan. Okey. Ada soalan tak? Tak ada soalan ni. Senang kau lena habis semua ni. Okey. Tak kita. Sebut sikit-sikit lah. Okey. Saya hari ni nak mencari saja. Nak mencari. Ini contoh saya buka banyak-banyak ni, lepas tu contoh. Betul kita baca lah, mana sesuai. Okey. Tambah nak cari yang mana sesuai tu, kita hari lain pula. Ini macam nak cari dulu. Macam mana kita nak masuk tu, kita beritahu. Tapi nak kata, macam kita nak ambil semua ni kan. Saya bagi satu tip saja, dalam extract saja. Saya tunjuk. Okey. Kalau tak ada soalan, saya akan pergi satu bagi benda. Contohnya ni extract. Okey. Tak best pun. Extract lain lah. Okey. Ustazah Bashirah buat habis dah ke? Okey. Katakanlah tuan-tuan, kalau buat contoh tajuk kita tak ada dalam sekolah. Saya bagi satu tips lagi. Ini sebab saya nak tip, nak cari saja. Nak tulis nombor 2. Nak cari saja. Tak buat lagi. Tak apa, kita buat. Okay. Satu lagi tips dia, yang ni tips saya lah sendiri. Iaitu kita kena guna Google Search. Google Search. Tulis type sini tu boleh, tapi tak kita nak boleh, search pun boleh. Alamak, sudah tukar dah. Sorry. Google Search.
Tekan google.com. Sini pun tuan-tuan boleh juga search research kita dan lebih banyak berkali ganda. 10 kali ganda daripada kita dapat dari sekolah. Cuma dari segi keraguan, dari segi kualiti itu agak kurang. Tapi boleh ambil tak? Boleh ambil je lah Zazah. Kita ni beginners kan. Ambil dulu. Belajar-belajar kan. Contoh. Tadi kita ambil pembelajaran berasaskan projek PBL. Ni mesti banyak. Bahasa dia bahasa Melayu kan. Bahasa Arab lah. Jangan main tani tu kalau main tani tu okay, buat yang sekolah dulu. Kalau tak ada sekolah baru main tani. Enter. 496,000. Result kita nampak tu. Kat situ. Ni lagi banyak. Tapi kena ingat apa dia kat sini? Yang ni bukan semata-mata research. Ni juga ada video, dia ada gambar, dia ada research. Jadi kat sini lah. Okey. Contoh saya nak buat bahasa Arab lah. Bahasa Arab tadi lah. Okay, bahasa Arab. Kalau nak buat sekolah, kita tekan yang ni. Tapi kalau kita nak buat ni, kita nak cari hidup pun kat sini. Banyak ni, Pak Atin ni. Carilah. Ni, laporan PBL Bahasa Arab tahun 2. Ni memang tajuk kita ni. Kadang-kadang masuk saja. Oh, report boleh buat research ya? Boleh. Boleh buat rujukan? Boleh. Tapi tak over sesuai lah. Tak cantik sangat lah. Boleh buat? Boleh buat. Ni report yang dia buat lah. Report. Saya tak ingat sangat. Kalau boleh kita nak ambil yang ni. Okey. Ni, model pengajaran berasaskan 3 mata pelajaran bahasa Arab. Buka lagi, next. Banyak lah. Banyak. Ambil ni. Ni UUM je ni. Allah. Dibuka lain pula. Padahal. Pembelajaran projek. Hak ni susah sikit sebab tuan-tuan kena cari betul-betul research. Kalau saja kadang-kadang dia masuk blogspot. Boleh sama boleh tapi payah sikit lah kita nak ambil. Sebab kita nak buat reference tu susah. Tapi untuk dapat maklumat pengetahuan boleh pakai? Boleh. Kat sini kalau nak buat tengok PDF pun boleh juga lah. Sengaja dia akan type sini lah. Type PDF. Type tu dia kelap PDF je lah. Macam tu juga ni. Ataupun cara dia tu gitulah. Guna tools. More. Dan sebagainya lah. Kat sini ada kat sini. Saya tak mau cakap ni. Kita ada buka ni. Pengajaran dan belajaran bahasa Arab tinjau awal peringkat sekolah rendah. Aset pengajaran kena ni beritahu kita baca lah. Ni sebagai contoh nanti. Okay, nampak tu download citation. Dah download saja boleh. Dia bagi siap-siap lah. Kita ambil contoh lah kan ni lah. Copy to clipboard. Tu. Plain text. Yang tadi sama kan lah. Tapi tak. Citation ni tak lengkap. Tak boleh terima. Lain. Okey. Ni contoh ha. Okey. Kita laju ni. Okay, habis. Okay. Google boleh cari, dia banyak, lebih banyak dan dia lebih pelbagai lah versatile. Cuma kita lagi mencapah kita punya research kita, pening. Saya nasihatkan untuk dapat maklumat dulu boleh, tapi untuk nak cari for research, baik ambil yang scholars lah. Okay, itu cadangan saya lah. Jadi hari ni, saya ajak dua benda. Yang pertama, Google Scholar, cari research. Yang kedua, Google Search atau Google Search. Kemudian kita nak citation. Okay. Ni citation kita tadi. Ni citation kita. Ini reference. Macam mana kita nak citation dalam ni? Contohnya, tuan-tuan ni boleh check ni dalam web ni. Dia ada juga search. Okay, kita ambil satu. PDF tak banyak PDF. Okay, kita ambil contoh publish PCM.
Okey. Penggunaan lakban batu mengajar masa kamu. Okey, ni dia beritahu nampak. Uh, tajuk kita tak sama, buang. Jangan duk malak baca semua. Kalau baca semua mungkin tak ada. Dah tak ada. Okey. Pagi jajak. Kena baca banyak, cari. Yang cara ni pun taklah kena kemas sangat. Tapi maknanya kita boleh dapat lah gambaran macam mana kita nak buat. Kita dah nampak lah. Yang penting biar kita ada bahan untuk macam mana kita nak buat. Okey, selesai. Saya ingat untuk maklumat untuk hari ni, secara lasas dia, itu sahaja. Kemudian, soalan nombor lupa dah. Okey, baik. Ada soalan? Bagaimana kita nak masukkan kita punya rujukan ni dalam kita punya kajian tindakan? Okey, baik. Saya ambil contoh satu kajian tindakan. Siapa yang nak bagi dah kajian tindakan saya? Kita ambil kajian tindakan yang terlepas lah. Yang terlepas. Kajian tindakan. Kajian tindakan. Tak ada kajian tindakan. Oh, tindakan terlepas lah. Tapi satu kajian tindakan terlepas. Kalau contoh lah. Ini yang contoh terlepas. Okay, ambil satu lah. Safarah ni. Saya kenal dia. Okay, ini contoh dia bagi kajian ni. Ini contoh ni kajian tindakan kita. Okay, bagaimana kita nak masukkan dalam tajuk ini. Contoh saya nak masuk dalam pengenalan. Dia bersiap dah. Nampak ni. Okay, ni abstrak dia. Abstrak boleh bubuh tak? Kajian tindak research apa ni citation? Sebenarnya tak perlu. Tapi kalau nak buh, tak ada masalah. Tak ada keperluan. Tapi nak buh, boleh. Kalau saya buh lah. Saya pernah buh. Okey, pengenalan. Okey. Bagi pengenalan ni, dia tu menurut siapa-siapa kan. Menurut kita ni. Okay, kita pergi yang tadi. Katakan kita punya rujukan kita tadi. Okey. Ctrl C, masuk sini. Letaklah sekali. Oh, yang ni tengah lebih baik ni. Mana boleh. Okey, tak apalah. Okey, ni duduklah sekali. Saya view dalam split. Ni pun nak kena belajar juga split ni. Sonok juga. Okey, katalah kita nak rujuk. Menurut, sini ada 5 orang. Rahim, Ahmad, Awang dan Dahlan. Okey. Kita dah baca dah. Kita nak ambil ayat dia kata PBL ini boleh memberi penguasaan yang kuat di kalangan guru. Okey, menurut Rahim, Ahmad, Awang dan Dahlan. Dalam kurungan 2019. Apa tadi? Pembelajaran berdasarkan projek ini adalah bersesuaian untuk dilaksanakan dalam kalangan guru pelajar sekolah rendah. Contoh. Okay, ini contohnya. Nampak? Rahim, Ahmad, Awang. Okey, ni banyak 4 lah. Biasanya kita ambil 3 je. Kalau banyak sangat, kita buat add all lah. Okey, tak apa. Ni saya tunjuk contoh macam ni lah. Okay. Sebenarnya nama dia bukan Rahim lah. Rahim nama mak dia, nampak dia. Ahmad nampak dia, Awang nampak dia, Dahlan nampak dia. Okey, semua nama kat sini ialah nama surname. English panggil surname. Contoh kan nama saya, Khairul Anwar bin Sa'ad. Contoh Khairul Anwar bin Sa'ad. Khairul Anwar bin Sa'ad. Ini nama saya. Tapi saya punya dalam research, nama saya Sa'ad KA. Ini nama saya. Dalam research nama saya yang ni. Sa'ad KA. Memang orang panggil KA pun.
Sekian nama siapa lagi ada kat sini? Nawal Abdul Kadir. Nawal ada kat sini. Nawal ABD Kadir. Okay. Nama yang kalau dua nama ni, dua nama dia lain pula. ABD Kadir, koma N titik. Itu. Nanti dalam research, dalam tulisan, dalam buku, dalam tajuk, tuan-tuan tak boleh bawa nama saya, Khairul Anwar, kena tulis nama saat 2019 menyatakan bahawa kajian tindakan tidak boleh. Apa dah. Nampak? Kalau tadi siapa dia? Nama FA kan. Dia tak boleh nama tulis Abdul Kadir. ABD Kadir. Nampak dia? 2020 menafikan fakta tersebut berdasarkan dak. Okay. Siapa ada kat sini? Abdul Halim. Contoh Abdul Halim Abdul Rahman. Ni semua kawan-kawan ada kat sini ni. 2021. Nama mod. Ya, jadi nak tekan macam ni. Dia akan jadi Abdul Abdul Rahman koma A titik H titik 2021. Dalam tajuk dia nanti dia akan tulis walau bagaimanapun Abdul Rahman 2021 tetap tetap menegaskan bahawa kajian tindakan ini wajar diberi apa dah. Itulah. Ni sebab contoh sebab ada orang tanya kan. Ni contoh. Nama kita susah sikit. Nama orang Asia ni susah. Sebab kita tak ada surname. Tapi kalau nama Ahmad Saleh senang lah. Dia dah surname dia. Dia dua patah ketaannya. Okey. Ustaz nak tanya. Ya. Tapi kenapa setengah kajian kan yang saya tengok apa jurnal tu dia letak nama dia. Okey, betul. Memang ada. Saya tak nafikan, memang ada Islam macam tu. Itu yang berkaitan dengan kajian di Malaysia. Ini kajian di Malaysia. Kajian Malaysia. Sebab dia ada macam-macam di sana. Untuk citation ni, Ustazah, dia bukan ada satu. Dia ada banyak. Dia ada lebih kurang banyak rujukan. Tapi saya buat macam ni, yang ni yang berkaitan dengan universal. Kebanyakan dia guna yang ni. Yang standard kita pakai yang ni. Cuma bila standard kajian di Malaysia, standard Malaysia, kita mencari dah memang dia akan tulis Khairul Anwar. Sebab dia tak mau buang nama dia kan. Dia buang nama 2021 menyatakan. Boleh? Tak ada masalah. Selagi mana pandangan saya. Pandangan saya, dia kena ada ketekanan. Ketekanan ni maksud apa? Sentiasa istiqamah. Kalau pakai yang tu, kena pakai yang tu je. Tak boleh ubah dah. Okay. Nanti dekat rujukan nanti pun dia tak boleh buat macam ni. Dia kena tulis penuh. Khairul Anwar bin Sa'ad. Dia tak ada initial 2019. Gitu. Okay. Yang ni di Malaysia Ustazah. Yang Ustazah tanya tu sebab kerja di Malaysia. Terpulang lah. Sebab kalau yang ni pun cerita dia bahas panjang lah. Nak bahas ni pun memang panjang. Cuma saya beritahu sebab mungkin kita rujukan Mak Saleh. Kita buat macam ni. Mak Saleh, kita buat macam ni. Tapi kalau rujukan orang Melayu, kalau nak tiru macam Mak Saleh, kita kena buat macam ni. Buat macam ni juga. Benar tadi? Ni macam ni. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi standard maksudnya Melayu, macam nak buat nama asal. Tadi siapa dia? Nawal.
Sama. 2020 dia lah. Jadi Abdul Halim 2021 contoh kan. Kalau tuan-tuan pakai jadi, tuan-tuan kena ada kecakalan, pakai sampai habis. Sampai habis. Jangan tak mau yang ni tukar ni tukar ni, ni tukar ni. Jangan satu kerjaan kita. Macam Quran lah kan, taji dalam panjang 4 rakaat, semua kena 4 rakaat. 2 rakaat, semua 2 rakaat. Resis dia macam tu. Okay. Good question. Tapi benda tu dia berbahas panjang lah. Bahas dia panjang lah. Tapi bagi saya suka macam ni lagi. Katanya saya suka macam ni lagi. Sebab apa ni, standard. Jadi mudah. Jadi kita tak banyak sangat. Sebab memang orang terima lah. Bila kita buat macam tadi, bila masuk dia tak boleh play traditional, kita kena tukar lain. Pakai traditional kita tukar lain. Okey, terima kasih Ustazah. Soalan yang lain kan? Saya bagi masa 5 minit lagi. Cukuplah kat tu untuk yang kita ni. Cukuplah ada soalan lain. Ustaz, tanya lagi satu berkaitan dengan apa flow untuk kajian tindakan ni. Maksudnya untuk 2021 macam mana dia punya flow tempoh dia, masa bila nak Ustaz nak semak ke nak apa sampai kita faham itu. Okey, maksud dia Ustazah tanya macam kita ni. Okey, saja kita punya framework. Okey, framework kita punya kajian kita lah. Sebenarnya kajian kita ni saya dah bagi dah hari tu. Dah tunjuk tak apa. Ni deadline dia ni. Sebenarnya ni deadline dia sebenarnya. Tak pada April hari tu kita dah bagi taklimat. Mei tu kita dah buat bengkel sekali. Patutnya bulan Jun tu deadline timeline sama lah. Okey. Jun tu bengkel pemantapan kita buat tu tarikh akhir sebenarnya hantar 30 Jun tu. Bengkel tak boleh buat hari tu sebab kita PKP. Kan? So kita cadang kita letak 30 Jun tarikh akhir. Jadi ramailah yang minta yang minta excuse lah sebab tak masuk kelas dan sebagainya. Semua bagi saya ingat bukan tak boleh. Sebab kalau kita drag sampai orang masuk kelas, sampai cikgu sampai belajar boleh masuk kelas, saya tak tahu PKP kita ni sampai bila. Betul tak? Jadi sebab itulah kita ubah sikit, maksudnya kita jangan fikir untuk buat dalam kelas, kita buat dalam kelas secara bersemuka. Kita gunakan PDPR sebagai kita punya kajian tindakan kita. Boleh, tak ada masalah. Okey, cuma masa sekarang ni belajar dah. Saya sebut hari tu ni kalau boleh lagi awal lagi bagus. Bagi awal lagi bagus, senang saya nak check. Jadi saya anggarkan dan maksudnya kalau boleh bulan 7 ni kita boleh buat ada kot sikit sebanyak draft untuk tajuk kita yang kita dah rancang, kita dah draft, kita buat. Saya bagi petua seelok-eloknya tuan-tuan, kita dah ada lebih kurang dalam saya dah tengok antara 2,000 ke 3,000 batang perkataan pun dah okey. Tu dah okey, banyak sangat lah tu. Okey lah. Macam ni 2,000 batang perkataan. Okey lah. Dalam muka surat antara 5 ke 10 muka surat tu pun dah okey. Tapi kalau kurang ke 1,500 tu, boleh tak masalah. Cuma dia kena tambah sikit lagi tapi tak apa. Bagi dulu. Kalau mana kita rasa boleh tambah, kita akan tambah. Kita akan cadang. Okay. Dapat menjawab lah apa yang soalan Ustazah tadi. Ustaz, lagi satu nak tanya. Biasanya rujukan ni kita akan masukkan dalam pengenalan, masuk berkaitan dengan apa kaedah. Ya. Fokus maksudnya selain refleksi dengan implikasi tu kita yang buat sendiri, tapi yang mana yang letak itu? Dia macam saya kata tadi, dia semua tempat boleh letak rujukan.
Semua tempat kita boleh letak rujukan. Sebenarnya, hatta di abstrak sekalipun kita boleh letak rujukan. Cumanya selalunya orang letak kat mana? Itu yang sebut tadi ni. Sama ada refleksi awal, pengenalan, sesi review, metodologi dan dapatan kajian untuk perbincangan. Itu selalunya lah. Okey. Okey. Lupa. Yang ni, saya tak abang ni tadi. Tak ingat. Apa yang perlu diambil rujuk? Okey, abstrak. Dapatan kajian, cadang kajian. Okey. Tiba-tiba tuan-tuan dah dapat satu. Tadi kita download kan. Saya buka. Kita dah dapat satu kajian. Macam mana kita nak baca? Okey, saya bagi tips sikit cara nak baca. Okey ya. Ini pembinaan penilaian rancangan menjalankan PBN. Dengar PBN tu kita okey lah. Okey, UEM. Pertama, baca abstrak. Abstrak ni dia ada 3. Pengenalan. Kajian ni bertujuan. Pengenalan dia akan bertujuan. Semua. Kemudian dia akan beritahu metodologi. Apa metodologi? Tu. Ini metodologi ni benda apa yang dia buat. Sebanyak 5 resesi dan pengajaran. Ini metod dia. Proses penilaian ni pun metod dia juga. Penilaian bakal pelaksanaan semua metod dia. Semua metod sini. Okey, semua metod. Semua metod. Betul apa jawapan dia? Dia maksud dia yang ni kajian dia tak ada dapatan. Dapatan dia ialah ini kajian apa? Kajian pelaksanaan. Dia bukan buat lagi. Dia tak buat lagi. Dia cuma baru nak rancang. Dia buat rancang tu. Ini perbincangan. Okay. Yang kedua. Tadi saya beritahu. Dapatan kajian. Dia tak ada dapatan kajian lah. Sebab dia tak dapat lagi. Dia tak buat lagi. Dia tak ada. Ni tak ada. Ni dia panggil. Apa saya lupa lah. Istilah yang kita panggil mana. Overview research. Di sini dia hanya untuk menyatakan apa yang dia akan buat. Okay, peringkat dia lebat. Tak apa. Kita buka lagi. Kita kata apa? Cadangan kajian dia. Dia tak ada. Dia tak buat lagi cadangan. Dia tajuk dia pun tak bestnya. Ni tengok. Kesimpulan kerja ni macam telah lakukan kerja dia. Dia tak ada. Dia tak ada ni. Tajuk ni bukan dia. Tak ada cari tajuk lain. Apa yang kita rancang ya. Tengok kat sini lah. Kita nak cari apa yang dikatakan cadangan. Ini pun bukan dia. Banyak bukan dia ni. Yang mana satu betul. Ni tajuk dia. Ni tinjauan. Tinjauan pun dia tak banyak. Ni dapatan lah. Dia hasil dapatan. Apa ni? Nak tengok ni. Penelitian menempati guru menggunakan beberapa strategi pengajaran bahasa Arab untuk murid sekolah, iaitu menggunakan teknik pengukuhan, menggunakan RTB, penerangan dasar gambar, teknik hafalan dan lakaran berterminal serta lirik lagu cerita sendiri. Ini statement ni. Ini kita nak ambil ni. Kita kata Ustaz Bashir nak ambil ayat ni. Maksud dia kata, ini gua pengarang ataupun penyelidik ni bahawa guru menggunakan beberapa strategi. Jadi, Ustaz kena copy ayat ni, copy dulu. Masuk dalam kita punya dokumen. Kat bawah. Gila, dokumen kita lah. Kat sini. Contoh lah kan kita nak masuk dalam pendahuluan. Ctrl V. Okay, kita copy dah, kita kecil sikit. 12 Arial. Okay, ni dia ni. Ni ayat kita ni, ayat orang ni. Research ni memang cari ayat orang. Ayat kita sikit lah. Okay, penelitian nanti guru siapa yang cakap je ni. Dia buka balik tengok. Kita buka sampai yang tulis di atas tadi. Nazila, Siti Zanaria Yusof, Nur Fiza Abdullah, Syarifah, Nur Mursalina, Syed Azmi. Dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Okay. Citation and abstract. Nampak tu? Muhammad, Nazila dan Yusof, Siti dan Abdullah, Hafizah. Apa banyak orang ni? Tak betul ni. Tak betul. Okey, contoh kita nak ambil nama dia. Copy yang ni, yang memang ada copy. Ctrl C.
dan golongan kontrol V. Okay. Area 12. Okay, dapatlah tu. Okay, macam kita kata tadi, kalau Ustazah kata nak guna bahasa Melayu, nak guna cara Melayu, Nazilah. Okay, tak mau pakai nama Pak dia, nama dia juga. Nazilah, Siti Zanaria, Nur Hafizah. Contoh, ha? Dan Syarifah Nur Musalina. Tahun? Tahun apa? Tahun, tengok tahun dia. 2017 nampak tu, 2017. Letak. Jom dia 2017. Selesai. Nampak? Okay. Maksud dia, tapi yang ni tak boleh pakai, tak boleh lah pakai macam ni. Ni saya contoh aja. Tuan-tuan kena tukar-tukar sikit lah. jangan biji ni contoh aja kan. Ataupun kita nak buat satu ayat lain. Menurut. Okay, kalau kita buat 1, 2, 3, 4 orang ni, sekali saya cukup. Yang 2 ke 3 tak tulis ramai-ramai dah. Menurut Nazilah titik all 2017. Menurut kajian guru bahasa Arab sekolah rendah, saya tukar ayat ya. Ayat ini sama, saya tukar ayat ya. Rendah menggunakan beberapa teknik. Seperti latih tubi. Ni kopi ada. Nampak? Itu je lah. Kau jangan pun. Okey, baik. Rasanya dah sampai akhir lajak lah. 20 minit ni. Okey. Harap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu, saya tengok kuku ada soalan lain. Ada soalan lain tak? Saya ingat tak ada kot. Okey, kalau tak ada, jadi sampai kesimpulan. Hari ni saya cuma berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk mencari sumber rujukan. Okey, yang mencukupi sebab saya tengok banyak macam tahun lepas pun macam tu juga. Ramai yang buat laporan tapi dia tak buat reference. Sayang. Dia sayang sebab kita tak buat reference, dia tak kuat lah. Dan dia tu dia punya kerjaan tindakan dia berkualiti tapi dia tak reference, tak kuat. So, bila tuan-tuan dah dapat rujukan, tuan-tuan boleh bersemangat. Cuma nanti kaedah nak memilih tu nombor 2. Kaedah memilih kita buat minggu depan pula. InsyaAllah, minggu depan kita buat pula. Jadi, dan sekiranya tuan-tuan ada komen ataupun ada cadangan yang lain, boleh WhatsApp kat saya, boleh mesej kat sini. Apa yang akan kita share pula pada minggu depan. Kan? Apa yang share. Ni saya nampak lah yang orang WhatsApp. Dan mungkin tuan-tuan ada lagi benda-benda yang perlu dikongsi bersama. Jadi, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi, kalau sekadar tu saja, ada tambahan? Kalau tak ada, kalau saya ingat tak ada apa kot. Okey. Okey, mereka nak cakap gambar. Okey. Untuk yang terakhir ni, saya bajet sejam ya. Kalau banyak ni, dia tak bajet jadi sangat. Saya minta semua kawan-kawan kita buka kamera boleh? Mereka nak screenshot. Saya. Kita masuk 2 minit lah. 2 minit. Air, persembahan ada. Tak. Saya tak tahu mana. Okay. Bilang. Tak apa okey? Okey. Serabut tengok lah. Hujan. Hujan.
Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, minta maaf lah kalau penjelasan tadi kurang difahami. Mohon maaf. Dan sekali lagi, kalau tuan-tuan boleh daftar kehadiran, terhadap, insyaAllah. Jadi, kita sama-sama sudahi dengan kafatul majlis wasalatul as. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was-salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Macam mana kita nak record, nak berhenti record macam mana? Terima kasih Doktor. Betul? Betul? Recording? Okay. Stop.